Tapi seriously cakap, ni bukan nak cakap keburukan lah. Itu bomoh. Muka dia betul-betul macam witch ke tu. Assalamualaikum. Kembali kita di No Concept Channel di dalam segmen cerita atas motor. Okey, tadi aku jumpa members, dia baru datang sini lepak dengan aku sekejap. Okey, dia sedia untuk consider macam ceritakanlah dia punya story yang berlaku semasa dia nak kahwin. Story ni 2015. Dia kan members lah, member kenal lah. Aku pun ada dalam ini senario sebab members ni dia tak ada lesen motor. So time dulu 2015 ni dia nak kahwin. Jadi bila dia nak buat persiapan kahwin tu kan, consider macam banyak sangat halangan lah gitu lah. So bila banyak sangat halangan, dia macam terlampau banyak lah. Macam masalah kewangan, habis kokap lah benda-benda. So dia pergi jumpa bomoh lah dekat Singapura. So ada satu, dia bukan bomoh lah dia jumpa kat Singapura. Dia jumpa macam satu orang ni yang boleh scan tau. Orang yang boleh scan kan. So bila orang ni scan cakap ada gangguan di dalam dia punya dalam keluarga dia kan, yang melibatkan bakal bini dia punya family. So apa yang terjadi kan, jadi dia minta tolong aku as in macam tumpang lah, itu naik motor lah, so, macam transport lah gitu. Dia bayar dia minyak semua kan. Okay, aku pun okay, tak apalah. Habis dah bila dia pergi a few bomoh, dalam aku rasa dalam 3 kalau tak salah. Jadi ini 3 bomoh semua cakap sama tau. Ada permasalahan keluarga dalam bini dia punya side punya keluarga. Macam ada bini dia side punya makcik tu kan, ada yang tak happy. Jadi bila dah 3 bomoh yang tak kenal antara satu sama lain, bila dah cakap benda yang sama, so kita assume macam betul lah. So dia cakap aku, member aku ni nama dia, kita tak nama samaran nama dia Nizam. So dia cakap aku, kau nak ikut aku tak? Sebab lagipun kita dah pergi 3 bomoh siul. Habis 3 bomoh pun cakap sama juga. Jadi yang bomoh yang nombor berapa aku tak tahu. Dia ada recommend, dia ada sokong recommend lagi satu bomoh tapi dekat Batam. Batam daerah mana aku pun dah lupa apa entah nama dia. So aku pun agree, tapi dia cakap aku lah, kita apa kau ikut je. Semua aku settle. Maksudnya makan lah, ambil tiket lah, apa-apa kan. Okay. So aku pergi ikut dia. Sekali rumah batu juga, rumah bomoh. Sekali bila aku masuk kira rumah batu, habis ada jual-jualan juga. Jadi bila masuk tu macam dah nampak ini bomoh perempuan tau. Tapi umur dah 90 lebih lah. Tapi seriously cakap, ni bukan nak cakap keburukan lah. Itu bomoh. Muka dia betul-betul macam witch ke tu. Kau tu macam witch lah, hidung panjang gini. Tu aku cakap macam real lah kan, macam witch lah gitu. So kita masuk dia punya bilik, kita kenalkan gini. Tu dia cakap okey, mari masuk dalam bilik lagi satu lah, tempat bilik perubatan. Bila masuk kat dalam bilik perubatan tu kan, apa yang aku ingat, banyak benda tergantung-gantung tau. Okey, banyak macam kain kuning lah, kain merah lah, kain hitam lah, gambar-gambar lah, tengkorak je tak ada. Jadi macam ada macam keris kecil lah, habis ada kotak-kotak apalah. Jadi macam peti-peti pusaka ke apa, aku tak tahu lah. So tapi aku steady lah. Lagipun aku suka benda-benda gini, apa macam gerik kan, macam misteri semua aku suka. So yang si bomoh tu tanya lah, ada apa hal datang, gitu. Tu member cakap dia dah pergi scan ini bomoh 3 bomoh cakap semua sama. Habis ada satu bomoh ni recommend yang si tukang bomoh ni lah, yang kat Batam ni pada dia. Terus bomoh cakap, kamu ada dia punya foto tak? Jadi memang aku tunjuk foto dia. Foto kan macam foto yang diorang suspek tau. Sebab diorangnya keluarga situ dah memang ada suspek yang
bini yang si Danny punya makcik yang buat. So dia ambil gambar foto tu. Sekali bila dia ambil, sekali yang si Bomo tu cakap, ini orang memang tak bagus lah. Tu macam kita tengok, sure lah, confirm dia ni kan. Jadi macam kita pun macam so called percayalah Bomo tu dah cakap macam gini kan. So okey, sekali macam member aku tanyalah macam mana macam nak mengatasi ni semua kan. So yang si Bomo ni cakap, okey tak apa, nanti aku kasih kau garam kan, garam biasa, garam halus. Nanti macam suruh tabur dekat si rumah si yang perempuan yang makcik ni lah. Sebab lagipun itu yang si Bomo yang dekat ni Batam cakap, yang si bini dia punya makcik tu kan, dia ada piara pontianak sebagai dia punya macam dia punya pendinding lah gitulah. Jadi kemungkinan apa yang aku ingat, kemungkinan dia macam yang pontianak tu kan, dia boleh seru pontianak dia boleh suruh pontianak dia buat itu, buat ini, macam gitulah. So dia kasih garam, apa yang aku ingat lah, dia dah kasih garam. Tapi dia cakap, okey, ini engkau tabur dekat luar rumah dia ataupun dalam rumah dia. Tabur sikit je, jangan banyak, dia cakap. Sambil kau tabur tu kan, kau nak kena macam perasaan marah. Kau perasaan marah kan, kau perintahkan garam tu kan, bila kau tabur, kau macam tabur ke belakang tau. Kau jangan tengok belakang. Kau tabur dekat macam kat mana dia pijak. Apa tak? Kat mana-mana yang dia pijak lah, itulah, inilah. Sekali terus on. Jadi nak kena buat dalam hari apa aku tak tahulah, mungkin malam Jumaat ke apa kan. So dah lagi tu, jadi si orang ni, yang si perempuan yang ada Pontianak ni, dia tinggal dekat Marine Parade. Tinggal dekat Marine Parade tingkat 2 ke 3 aku lupa. Okey. So aku tumbang dia lah, itu naik motor. Kira kan dah lat, macam kita dah sampai Singapore, lat berapa hari lah tu kita pergi Parkway Parade lah. Aku ambil member aku kan. Aku dah ambil member aku. Sebelum tu pun dia ada macam dapat info lah, tengok Danny ada kat rumah ke tak. Jadi kebetulan yang si perempuan yang ada Pontianak ni, dia tak ada kat rumah, dia kerja, belum balik, dia balik malam. So kita reach there I think about 8:30 or something. Okay. So daripada bawah pun nampak daripada rumah dia tau. Tapi kita park motor dekat ni, dekat mana, dekat kapak. Dia kapak boleh nampak dia punya unit number lah, blok tu. So tengok macam gelap kan, tak ada orang kan. Okey. So dah macam gitu tu, aku relax kat kapak je. Aku isap rokok kan. Aku tengok dia jalan. Dia jalan, sekali aku nampak dia dah campak-campak tu itu barang lah. Bila dia dah campak itu barang, terus dia campak tempat mana tau. Dia campak dekat koridor tu tingkat 2. So ujung sampai ujung kan, tempat tangga sampai ujung ke apa, ke dekat bawah semua dia campak. Sekali dia dah campak semua kan. Sekali bila dia dah campak semua tu, kita belah. Tu cakap, kita pergi Pasir Ris lah. Pasir Ris dekat yang rumah one of the Bomo lah, yang 3 orang tu. So kita pergi Pasir Ris. Bila kita pergi Pasir Ris, sekali aku bawa macam biasa je. So bila sampai kat Pasir Ris kan, macam pergi rumah tu yang dekat loyang tu, yang Pasir Ris. Jadi bila kita dah park kan, sekali yang si Bomo tu ada. Bomo tu dengan lagi satu orang lelaki ni, kita pun tak kenal siapa. So kita jalan lah, kita dapat motor, tu kita jalan. So kita macam angkat tangan gitu lah. Sekali macam itu Bomo sama yang member dia sudah stare-starekan kita lah. Cakap, kita macam angkat tangan nak tegur, tapi diorang starekan kita, diorang macam tak angkat tangan tu. Tu macam kita buat bodoh lah, ingat apa kan. Tu kita tak, Assalamualaikum, salam-salam, kenal-kenal gitu. Saya cakap, engkau daripada mana ni? Cakap, tak ada lah, ni tadi kita pergi, kan kita balik Batam tadi, habis kita dah tabur lah. Kita dah tabur apa, barang lah, gini-gini. Tu yang si Bomo ni yang recommend itu Bomo yang dekat Batam, yang Bomo kat Singapura ni. So sekali Bomo tu cakap, kau tabur banyak ke sikit? Tu
tu dia cakap dia sebenarnya suruh ditabur, dia suruh, patutnya dia kena tabur sikit, tapi kerana dia geram je pasal kan, dia ni nak kacau majlis, jadi dia tabur banyak, sampai kat dalam rumah semua. Okey, jadi apa yang terjadi sebenarnya kan, kenapa yang diorang stay kat kita bila kita sampai is because bila kita jalan, Pontianak ikut kita. So call macam, kalau tak salah aku, bila kita dah tabur tu, kita dah habis tu, kita jalan kan, sekali kebetulan yang makcik ada Pontianak tu, dia pun balik. Jadi bila dia balik, dia kepanasan tau, dia pijak itu pasir, itu garam. So aku punya ingat macam dia dah terasa panas, dia nak masuk rumah pun dalam dah ada garam kan, jadi dia tak nak masuk. So dia macam, dia suruh dia Pontianak scan siapa yang bikin ini kerja. So kemungkinan macam kita pergi tempat bomoh tu kan, jadi bila Pontianak tu ikut kan, Pontianak tu bahasa kemungkinan macam nak tengok muka kita kat depan. Jadi dia nampak itu bomoh tu, jadi dia macam takut ke apa, itu Pontianak tu U-turn. So sampai sekarang, apa yang aku tahu, yang si makcik dia tak tahu yang kawan aku ni bikin. Kau faham tak? Jadi macam bomoh tu dengan member dia pun consider ada barang juga lah. Member dia pada cakap tadi ada satu Pontianak besar juga lah, dia cakap macam datang survey gini lah. Itulah tadi, itu yang aku ingat lah. Jadi yang lepas tu macam dia punya perkahwinan okey, tak ada apa-apa, alhamdulillah kan. Anak pun dah satu. Habis ada ni story juga yang dia ceritakan aku tadi, yang makcik dia yang ada Pontianak tu, dia sampai sekarang tak tahu tau siapa yang buat, siapa yang macam kacau dia gini-gini lah. Jadi macam dia punya story yang apa aku tahu, yang makcik dia yang ada Pontianak ni, dia dia cemburu, jealous, sebab yang makcik ada Pontianak ni anak dia ramai, dalam 5 orang lah. So yang member aku punya bini ni kan, keluarga pun ramai tapi happy. Yang si makcik yang Pontianak tu kan, yang ada Pontianak, keluarga ramai tapi tak happy. Something lah. Jadi macam tercetus je perasaan iri hati lah, pasal tak boleh nampak orang senang lah, gitu lah. So itu apa yang dia cakap lah. So perkahwinan dia semua okey lah, semua tak ada apa-apa lah. Sebab lagi pun dia cakap dia pagar kan, dia punya perkahwinan tu, majlis tu dia pagar 4 penjuru apa. Itulah saja aku punya aku punya story lah yang tadi aku share dengan member aku, si apa namanya, Zam ni. Akhir kata daripada aku, benarkah kalau kita pakai voodoo, tahu tak voodoo kan, yang voodoo yang patung, yang macam anak patung kecil tu, benarkah kalau kita pakai voodoo kan, macam kita cocok itu voodoo, kepala lah, picit kaki lah, picit peha lah, nanti orang yang kita target tu akan terasa sakit. Itu orang punya story lah ya, orang yang cakap bukan aku. Okay, itu saja di dalam The Concept Channel, di dalam segmen cerita atas motor. Bye bye, I love you.